Okay. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tuan dan puan-puan. Oh, hari ini ramai banyak yang dah mula bercuti. Alright. Sekali lagi bagi pihak Q, Grup Art dan Auf MBZ, saya alu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan, and we appreciate all of you taking the time to be here with us tonight. To learn a few things about how you can maximize kita beberapa speaker terhormat dari Q Group Berhad, Encik Tan Basri, dan juga of course kita punya Auf MBZ punya CEO and President Datuk Seri Mahadi. Ini nama saya Faizal Arif. For tonight, it'll be my pleasure to answer any of you, to assist you to answer any of the questions that you may have during this. Boleh mulakan mute ya. So mungkin baru sempat selesai masuk tu sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita untuk masuk ya tuan-tuan dan puan-puan. So insyaAllah hopefully we will have a okay tuan-tuan dan puan-puan, sementara kita menunggu dan menanti sahabat-sahabat join us, minta tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tahu tuan-tuan dan puan-puan ke tidak. So bolehlah tulis dalam ringankan jari, tulislah apa komen ataupun just cakap dari mana tuan-tuan dan puan-puan dan pada tuan-tuan dan puan-puan yang duduk dekat kawasan-kawasan yang termasuk banjir tu, bolehlah update us a little bit. As you know, Auf MBZ okay. Takut line. Connection. Not 3G, I've got 5G, and that's what we are going to talk about tonight. But at the moment, I am using fiber optic punya cable. Is it my phone? Masih bergema ke? Apa komen kat situ? Tuan-tuan dan puan-puan, sila. Is my voice clear? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, clear. Clear, okay, baru nak baca Al-Fatihah ni. Okay, alright. Little bit clear. Okay, beres boh. Okay, so clear for now. Hopefully, tak apalah, I tak cakap banyak pun. I just buat introduction je. I'm the host. So again, once again, kepada yang baru masuk, kita tengok dah 43. I think we can hit about 70 to 80 tonight sebab banyak registration. I was told for today's session, Firdaus dari Guru Melayu, NSDK. Selamat datang, Cik Firdaus. Okay, kenapa 4 orang je komen lah? Salam. Okay, clear, beres. I can hear clearly. Alright. Apa lagi dari kawasan-kawasan yang by banjir ni? Ada apa-apa update ke? Urut ke? Saya dengar baru tadi ni ada orang hantar dalam Datuk Mahathir hantar kata dekat Kajang air naik. Ada tak orang Kajang ke, Bangi ke, apa-apa? Betul ke air naik banjir? Kita wondering kat sini air naik dari. So if you have any updates about that or any areas that you know yang memang sangat-sangat memerlukan bantuan, bolehlah roja kami. InsyaAllah kami akan kami bolehlah hulurkan sedikit bantuan lah sebab memang kami buat pun. I think our entire Auf punya team ni has been the whole week last week untuk buat bantuan lah untuk masa-masa banjir. So updates you can update us. So insyaAllah sekarang kita tunggu sahabat-sahabat kita mai ringankan jari sikit dari mana, sebab dari NSDK orang yang lain-lain tu dari mana, dari KL ke, Selangor ke, ataupun Kuantan pun I heard is quite pretty badly hit with the flood. So any recovery there, is it improving situation? Waalaikumsalam. Okay, so malam ni kita ada beberapa presenter yang hebat untuk sharing sedikit mengenai peluang pelaburan. Islamic Redeemable Preference Share.
So jom kita tengok ada okey. Saya orang Kajang, banjir di area Bukit Mewah. Alhamdulillah dah surut. Alhamdulillah. Okey, itu yang kita nak dengar tu. Kalau dah surut tu kira alhamdulillah tu. Okey, hopefully dia tak adalah jadi macam kan. Masya-Allah, saya tengok keadaan tu memang sungguh-sungguh menyayat hati lah, serius tahu. And a lot of the cars, kereta yang kita tak ambil Perils punya the insurance tu, I think kereta tu habis scam lah. Kita nak kena hantar repair apa semua, kena bertanggung sendiri tu. I think that's going to be a big burden for a lot of us Malaysians. Okay. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, I rasa kita boleh bermula dalam 1-2 minit lagi. Participant dah sampai 50 dah, alhamdulillah. Okay, Cik Hassan dah standby dah ni. So he just waiting for my cue. Hakim dari BP. Alright, Hakim. Alright, so tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, saya Faizal Arabi, terus anda untuk malam ini, saya ingin menjemput speaker kita yang pertama, Cik Hassan ke Cik Faiz Saya. Okay, betul. Alright, Cik Hassan. So, opportunity untuk melabur dalam Islamic Preference Share. Now, sebelum saya jemput Cik Hassan, saya just nak cerita sikit lah. Okay. Dia ada 2 part. Okay. Kita punya presentation hari ini dah pecah kepada 2 section. Section pertama adalah mengenai background company Q Group Berhad, sejarah diorang, apa dia punya projek-projek yang telah buat dan projek terkini adalah telekomunikasi. Nak kata terkini, taklah terkini sangat. Dah few years juga buat benda tu. So details about the company background, their projects akan dibentangkan oleh Encik Hassan. Dan kemudian selepas Encik Hassan tamatkan sesinya yang akan makan masa dalam lebih kurang 20 minit akan di take over oleh Datuk Seri Mahadi untuk menerangkan bagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh pelaburan dengan projek yang ada ini. Okay, so itu saya dengan segala hormatnya menjemput representatif dari Q Group Berhad, Encik Hassan Basri, untuk memulakan presentation on Q Group Berhad and their background. InsyaAllah. Cik Hassan, silakan. Okay, terima kasih Tuan Faizal Arabi daripada pihak AUF MBZ. Saya wakil syarikat Q Group Berhad, Hassan Basri Zakaria, sebagai corporate manager daripada Q Group Berhad. Okey, insya-Allah pada malam ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin semua berkenaan apa yang syarikat kami lakukan. Sebelum saya terus ke peringkat yang seterusnya, okey, saya akan berkongsi sedikit dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan syarikat Q Group Berhad. Siapakah Q Group Berhad ni? Okey. Q Group Berhad adalah sebuah syarikat berhad yang didaftarkan mengikut Akta Syarikat 2016 di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okey, yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Iqbal bin Muhammad selaku pengarah urusan kumpulan dan pemilik Q Group Berhad. Beliau juga dinobatkan oleh British Publishing House Ltd untuk Ensiklopedia 2020, orang yang paling berjaya di Malaysia, yang juga telah memenangi Sebak Award 2020 untuk anugerah bisnes pertumbuhan cemerlang. Seterusnya beberapa award lainlah. Yang seterusnya, yang berusaha Mr. Liu Pak Weng, pengarah Q Group Berhad, iaitu seorang pakar dalam perundingan, pembuatan dan perdagangan pengurusan projek. Juga pakar dalam sindikasi dana dan hubungan korporat. Yang seterusnya, yang berbahagia Datuk Muhammad Saiful Asrul bin Abdullah, juga sebagai pengarah Q Group Berhad, pakar dalam pengurusan risiko dan analisis pasaran,
pengukuran prestasi dan tadbir urus korporat. Seterusnya, suka untuk saya perkenalkan kumpulan Q Group Berhad. Pertama, saya nak perkenalkan Encik Muhammad Fairuz bin Muhammad, iaitu CEO Q Communication Sdn Berhad. Beliau adalah mantan eksekutif kanan telekomunikasi daripada Konsortium Jaringan Selangor Sdn Berhad. Beliau juga adalah mantan pengurus pembinaan menara telekomunikasi MGA Network Engineering Sdn Berhad dan juga mantan pengurus urusan pembinaan menara telekomunikasi Perfect Planning Sdn Berhad. Yang seterusnya, saya ingin perkenalkan Yang Bahagia Datin Nur Rahizawati binti Yahya, seorang lembaga penasihat Q Group Berhad. Beliau sebagai lembaga kewangan dan pentadbiran, pengurusan dan imbuhan audit kanan. Yang seterusnya, Yang Bahagia Prof. IRTS Dr. Ahmad Rasdan Ismail, juga sebagai lembaga penasihat Q Group Berhad. Beliau adalah jurutera profesional berkanun ASEAN yang berdaftar dan juga juruteknik profesional berdaftar. Sebelum saya bercerita lebih lanjut berkenaan Q Group Berhad, suka untuk saya kongsikan satu video. Siapa itu Q Group Berhad? Sekejap. Sebelum saya meneruskan pemasangan video, Q Group Berhad ditubuhkan pada tahun 2019. Your client and partners, the profit will naturally follow. Chase the vision, not the money. The money will end up following. Your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more. You are a leader. Pembawaan untuk multimedia penyiaran dan yang kepada UDW Communications Sdn Berhad dijemput Dr. Muhammad Iqbal bin Muhammad Kepentas untuk menerima anugerah. Bersama
All right, ladies and gentlemen, moving on to our next award recipient, please welcome Q Communications, Sendirian Berhad. Q Communications, Sendirian Berhad, Outstanding Growth Business Award, ladies and gentlemen, and part of the Q Group. Q Communications focuses on the areas of event management and creative multimedia, and cleverly ventured into broadcasting and telecommunications, such as providing broadband internet access to end users through fiber trunk technology. In fact, just before the pandemic as well, and benefited from the sudden increase in telecommunication needs. The company believes the heart of an organization starts from the inside. Esprit de corps is what drives the team to move forward. Congratulations to Q Communications, Sendirian Berhad. Okey, ini adalah struktur syarikat Q Group Berhad. Q Group Berhad mempunyai 12 anak syarikat, namun di Papa hanyalah 11. Nanti kita akan update untuk sesi lain. Kita bermula dengan Keywords Network 2009 sehingga 2019 Light Ray. Okey, ini adalah di antara Business Award yang telah dimenangi oleh syarikat Q Group Berhad, seperti Awarded Malaysia Book of Record sehinggalah Youth Export Day. Q Group Berhad menjalankan perniagaan dengan kerajaan. Ini di antara klien syarikat Q Group Berhad, di antara Federal Government klien sehingga telco klien. Okey, ini di antara klien yang berurusan dengan syarikat Q Group Berhad, bermula daripada Federal Government klien sehingga NGO, media partner dan lain-lain state government klien. Pada 28 Mei 2021, pihak Q Group Berhad telah membuat perbentangan di Kementerian Pembangunan dan Usahawan dan Koperasi yang bertajuk Peluang Pelaburan dalam RPS dan RPSI. Suka untuk saya tekankan pada klaus yang ketiga, kementerian ini tiada halangan untuk membantu menghebahkan peluang pelaburan RPS dan RPSI yang ditawarkan oleh syarikat Q Group Berhad kepada agensi-agensi di bawah kementerian. Semasa pembentangan ini dilakukan, pihak Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang dihadiri oleh 20 orang pegawai tinggi tidak lain dan tidak bukan untuk melakukan due diligence terhadap syarikat, terhadap projek-projek yang dijalankan oleh syarikat Q Group Berhad. Seterusnya, ini adalah satu surat daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia yang bertarikh pada 12 Ogos 2021, pembentangan padanan perniagaan oleh Q Group Berhad berkaitan peluang pelaburan dalam instrumen RPS dan RPSI. Ini bermakna, tuan-tuan dan puan-puan semua, bukan sahaja individu yang dapat melanggan RPS dan RPSI yang dibawa oleh syarikat kami, malah pihak koperasi juga boleh membuat langganan jika mereka mempunyai
wang untuk melakukan pelaburan bagi penambahan income koperasi tersebut. Seterusnya, suka untuk saya tunjukkan satu surat daripada Kelantan ICT Gateway Sdn Bhd di mana kita telah bekerjasama dengan KIG Sdn Bhd untuk projek di Kelantan. Get to know your telecommunication prospect. Okey, ini adalah prospek ataupun projek di mana konsep projek syarikat yang akan dijalankan di Kelantan dan juga di Terengganu adalah mempunyai 3 perkara. Yang pertama, build, membina. Yang kedua, menjadikan aset. Yang ketiga, memberi sewa infrastruktur tersebut kepada telco dan juga pelanggan-pelanggan yang lain. Ini adalah jenis-jenis lesen yang dimiliki oleh Q Group Berhad. Untuk menjalankan projek infrastruktur ini, setiap syarikat yang ingin menjalankan projek perlu memiliki 3 jenis lesen. Yang pertama, NFP, Network Facility Provider. Yang kedua, NSP, Network Services Provider. Yang ketiga, ASP, Application Service Provider. Saya rumuskan di sini tuan-tuan dan puan-puan. NFP adalah lesen untuk kita membina infra yang kita nampak dengan mata kasar seperti tower, fiber, facility dan lain-lain. Yang kedua, NSP, iaitu infra yang kita tidak boleh melihat dengan mata kasar seperti connectivity dan lain-lain. Yang ketiga, ASP adalah servis untuk lesen untuk kita memberi sewaan servis kepada pelanggan kita, iaitu pihak telco. Ini adalah jenis lesen. Yang pertama adalah ASP, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat. Ini adalah lesen ASP. Ini adalah lesen NFP dan juga NSP. Kesemua lesen-lesen ini dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia. Untuk saya pergi kepada maklumat projek infrastruktur fiber terang highway 4G dan 5G. Projek ini suka untuk saya ceritakan. Projek ini adalah projek PFI. Apa itu projek PFI? Projek PFI adalah sebuah projek dengan usaha-sama kerajaan negeri ataupun dikenali sebagai Private Fund Initiative dari syarikat Q Group Berhad, di mana projek ini telah mencapai persetujuan dengan beberapa kerajaan di negeri sebelah Pantai Timur dan Pantai Barat. Nilai komersial, nilai GDP projek ini bernilai RM8 bilion selama 15 tahun dan projek ini terikat dengan syarikat-syarikat telco selama 10 hingga 15 tahun. Antara klien yang telah meletakkan minat adalah StateNet, Telco, DNB dan juga badan korporat yang lain. Keperluan, kenapa projek ini menjadi satu keperluan di masa kini dan juga masa hadapan. Seperti mana yang kita tahu, hala 7 kerajaan yang dinyatakan oleh MCMC mengenai pengukuhan projek jendela dan juga rancangan digital nasional tentang penambahbaikan infrastruktur jalur lebar berkapasiti tinggi di seluruh Malaysia bermula 2021. Ini adalah di antara kenyataan-kenyataan media yang di-cover oleh The Star bernama dan juga Niaga Time berkaitan khidmat telekomunikasi jalur lebar ini. Ini adalah
jaringan perhubungan genetik optik di Terengganu. Ini adalah permulaan, atau saya boleh katakan ini baru fasa awal, fasa pertama permulaan pemasangan infrastruktur 5G di negeri Terengganu seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat sekarang. Dan ini juga adalah pemasangan awal di negeri Kelantan, iaitu di sekitar Bandar Kota Baru. Okey, seterusnya saya akan tunjuk sedikit ataupun sedikit sebanyak progres kerja-kerja pemasangan tower telekomunikasi sekitar Pantai Timur yang merakumi Kampung Labuhan, Padang Air, Padang Lebari, Kampung Lebak Paka, TKPP sehingga Kampus Tong, Kelantan. Ini adalah proses site clearance di mana yang dijalankan oleh syarikat kami sendiri. Ini earthwork and rebar, erection, infra work. Sebelum membina tower, kita akan membuat infra dulu. Dan juga ini adalah rupa site complete yang di mana site infrastruktur yang telah siap. Okey, itu saja daripada saya. Seterusnya saya kembalikan sesi malam ini kepada Tuan Faiza Arabi. Alright, terima kasih Cik Hassan. Okay, quite detail ya tuan-tuan dan puan-puan mengenai company dengan background company Q Group Berhad. So, mesti tuan-tuan dan puan-puan tertanya-tanya. Okay, bagaimana projek ni boleh membantu saya? Apa yang boleh saya buat untuk mengaut keuntungan daripada projek ini? So, bagaimana saya nak memulakan perjalanan saya sebagai seorang pelabur? Dan connection projek ni dengan Islamic Redeemable Preference Share. Macam mana saya nak be part of the investment? Okey, untuk menjawab soalan itu, kita dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Datuk Seri Mahadi Badrul Zaman yang juga merupakan Chairman dan CEO of AUF MBZ. Datuk Seri, if you're ready, we are waiting. Always ready. Alhamdulillah. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 88 orang di sini, Masya Allah, memang feng shui betul ya, 88. Alright, so malam ni kita ada satu peluang. That's the reason that we say an opportunity to invest in Islamic Redeemable Preference Share. I believe most of you are looking for new opportunity, new way of investing after our famous investment dah keluarkan the return. 4.25, Masya Allah, bagus. Tapi ada lagi yang lebih bagus. So hari ni dalam masa lebih kurang lagi 20 minit, anda akan nampak satu peluang yang sangat amazing. Tapi kita tahu kan, peluang ni datang sekali. Kalau peluang tak rebut, peluang tak grab, peluang akan melepas. Pernah dengarkan benda tu dulu? So malam ni kita akan kongsi apakah peluang yang saya masukkan. Okay, so next. So today let me share with you about the term. If you don't grow your money will get smaller. Agree ke agree? Siapa tak agree? Siapa tak agree? If you don't grow your money tak kecil pun, tak berkencut pun, tu bukan maksud saya. Maksud saya, your value of the money becomes smaller. Ada juga orang setuju. Thank you so much, Mr. Talib. Or maybe Datuk Talib. Alright, next. Let me show you di mana normally people investing. Put the money. So return rates. Nombor satu, banyak orang letak dekat physical cash. Apa maksud physical cash? Dekat dalam peti besi, letak dalam peti ais. Peti ais pun ada orang letak duit. Konon nak sejuk lah kan. Ada yang baru-baru ni dekat yang berlaku kebakaran kan. Ada orang letak 40,000 cash. Dia menyesal betul. Kebakaran, habis duit hilang. Kalau orang letak dekat physical cash, value dia 0%. Sebab apa 0%? Tak ada berkembang. Tak berkembang pun. Yang kedua, saving account. Less than 1.5. Agreed? Most of it 0.6, 0.8. High yield saving account. Dalam bahasa biasa, FD. Fixed deposit 2% or maybe less than that. Okay. Next, house
Property average lebih kurang 4%. Dapatlah sebelah KLCC mungkin lebih sikit. Tapi value pun Masya Allah lah. Bond market historically lebih kurang 5%, 6%. Stock market ni boleh menyebabkan anda senyum macam McDonald, boleh menyebabkan anda sakit jantung. So stock market lebih kurang lah average 10%. Okay, today the best part is I want to share number 7, which is apa dia? Private wealth investment, which is boleh bagi 12 sampai 15% every year. Nak tahu tak? And the best part, the best beautiful part, of course, 100% Islamic. Islamic kena urut janggut sikit. Barakallah. Alright, next. So let me share with you about four area ataupun 4 drivers yang memang Masya Allah kalau anda involve. Yang pertama, education. Masa tu kita tengok kita punya budget 2022, the most pergi dekat education. Budget education paling banyak sekali. Yang kedua, transportation ataupun highway. Tapi of course dimonopoli oleh big guns ataupun kerajaan sendirilah. Yang ketiga, health. Hospital perhaps boleh memang good profitable lah. Number 4. Kalau anda terlepas nombor 1, terlepas nombor 2, terlepas nombor 3, anda ada satu lagi peluang, yakni telecommunication, which is from Q Group Berhad. Ada yang tak sabar. Okey, Datuk Seri, bagi tahu apa dia, bagi tahu Datuk dia. Sabar dulu sekejap. Okay, next. So kalau you want to involve in the investment, number 1, invest in futuristic mindset. Meaning to say, invest in future, 3 years, 5 years, investment yang boleh bagi a project yang konsesi project perhaps, yang stable, yang related to vaccine ke, medicine for COVID ke, sanitizer ke, elektrika ke, car terbang ke, boleh juga. Ataupun 3G, 4G, 5G. So today, we are talking about 5G. And of course, sustainable model. Kalau boleh nak invest ataupun nak involve, make sure less or no competition. That's the best. Low or no maintenance. Ataupun little or no interaction with mass market. So Q Group Berhad ada all these things that I mentioned. Alright, next. So next slide that we have. Okay, let the expert do their job. Kalau you want to invest ataupun you want to involve in some investment, do you want to get in the management tak? If I ask you nak invest, nak involve tak in the management? I believe most of you or maybe all of you akan jawab, I don't want to know about management. Betul tak? Do you want to know the micro dalam ataupun macro of it? Luaran dia tengok macam wah cantik, Islamic, okay, in project bla 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 bla, berapa yang dapat, cantik. Kalau micro dah jadi engineer lah pula kan. Do you believe that the expert should be the best people? Do you believe that the expert should be the best people to do the best job? So in Q Group Berhad, they are so experienced, they are so expert, they are so memang dah ada pengalaman yang sangat banyak untuk handle the project that they mentioned. So insyaAllah, you are in the right place. You are in the right place, right investment, right people. InsyaAllah. Alright, so let's move on. So an opportunity to invest in telecommunication industry via IRPS. I believe some of you mungkin pernah invest in IRPS. IRPS ada banyak dekat Malaysia ni sebenarnya. Ada yang Masya Allah, ada yang okay. So today, we going to share with you apa yang ada di Q Group Berhad. Alright, next. So, a little bit about myself. Some of you masih tertanya-tanya. Sekarang ada 95 orang. Dia keluar macam mana ni? Siapalah pula Mamat Janggut ni kan, siapa? Okay, let me introduce a little bit about myself. So, I'm Mahdi Bizak from Auf MBZ. So, dekat dalam ni, kita ada our marketing representative. Apa maksud marketing representative? Orang yang send you the link untuk join this Zoom session. So, bila anda join this Zoom session lepas ni, pergi balik dekat dia orang, tanya, how can I involve in this Islamic redeemable preference share, insyaAllah. Alright, next. So, our passion is just to inspire and help people. Okay, thank you. Next. So, this is some of the award lah for the past 18 years. My background was actuarial science. Actuarial science, bukan aquarium. Some of you, belajar ikan ke? Tidak.
So these are some of the award that Alhamdulillah our MBZ achieved for the past 18 years. The highest award that we received from OIC. Bukan OIC, bukan. OIC, the highest award we got is a Jewel of the Muslim World Award. Masya Allah, tabarakallah. Alright, next. For the past daripada January sampai Oktober 10 bulan, Alhamdulillah we manage more than $500 million money from the Malaysians, khususnya orang Malaysia invested with us via our MBZ, Alhamdulillah, melalui kita punya marketing representative. Alright, next. So, di mana kita punya acknowledge law advisory ataupun syariah. Some of you kata, betul ke ni? Macam scammer je ni. Let me share where we are from. Okay, next. So, we acknowledge by Security Commission. Okay, acknowledge by Security Commission. Apa maksud acknowledge? Kita ada IM. Apa maksud IM? Information Memorandum. Meaning satu booklet to profile of the company yang di-acknowledge by SC. Sampaikan kita punya law advisory, Nur Madden & Co. Syariah advisory kita adalah Tawafuk Consultancy. So insyaAllah halalan tayyiban. InsyaAllah. Investlah tanpa was-was. Executive summary. Okay, overview. What is IRPS offered? First, kita offer an opportunity in a project managed by Q Group Berhad. Meaning to say all the investment, all the check payable, transfer, semua Q Group Berhad. Make sure jangan terkenal dengan scammer tau. Scammer banyak guna muka saya, muka guna Datuk Iqbal, banyak scammer. Okay, transfer ke mana? Ke bla 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 bla. Jangan percaya. Is it a Sharia compliance? Yes. Kita punya agreement tu dia panggil sebagai murabaha based on commodity trading akad. Some of you macam, boleh ke fix? Dia punya term dia panggil murabaha based on commodity trading akad. Penilaian syariah kita adalah tawafuk. Tawafuk yang akan buat the agreement. The moment you melabur, after a month macam tu, tawafuk akan keluarkan the agreement between you and the company which is Q Group Berhad. Alright, next. So funding requirement. So as I mentioned just now, kita dapat acknowledge by Security Commission untuk raise 500 juta investment of private placement. Maybe some of you pernah dengar private mandate, some of you pernah dengar private equity. This is private placement. Okay, the investors should have their capital refunded at the end of 3 years. So in short, dia ada maturity dah. Tempoh matang dia 3 tahun. Q Group Berhad melalui IRPS minimum targeted. Dia sebut minimum, which means insya-Allah tak akan less than that. Berapa persen? 12 sampai 15%. As I promised tadi kan, private wealth investment yang boleh bagi 12 sampai 15, tada! This is the one. Purpose dia, private placement in telecommunication industry. So as you mentioned, as you dengar our brother Hassan that explain about 5G, about fiber ni pula apa nama dia? Bubble bee pula tu. So fiber optic, tower, all that lah. Dividend payout kalau investment less than 3 million. Kalau investment less than 3 million, the dividend kita payout adalah 12% per year. Okay, 12% per annum. PA is per annum, bukan personal assistant. Kalau more than 3 million, the return kita bagi adalah 15% per annum. 15% per annum. Alright, next. So berapa minimum? Ada setengah orang dah tanya dah pun. Ada orang dah text dah ni. Berapa minimum? Okay, minimum adalah 50,000 with the supporting document. I repeat, minimum 50,000 with the supporting document. Apa maksud supporting document? Because all of you, we believe, adalah sophisticated customer. Okay, sophisticated customer. Kalau 50,000 kena ada supporting document, maximum 500 juta. Tapi kalau orang kata, okay, DS, I nak masuk 500 juta. Assalamualaikum, tak sempat. Tak boleh. Sebab apa? Dah banyak dah pun our subscriber, kita panggil subscriber. So kalau 400 juta boleh lagi. Kalau 500 tak boleh lah. As I mentioned just now, kalau less than 3 million, 12%, more than 3 million, 50%. Distribution of ROI, return on investment, every month. Sempoi ke sempoi? Every month kita bagi tu. Tu ya sempoi tu. Let's say contoh 15%.
Okay, let's say lah you invest lah 4 million lah. Hari ni let's say lah, some of you mungkin kat sini koperasi, some of you mungkin GLC, some of you mungkin ada lebihan-lebihan wang, you masuk invest 4 juta. So you akan dapat 15%. So berapa every month? 1.25% every single month for the next 36 bulan. Bukan 36 tahun lah. 36 bulan. No sales charge, insyaAllah. No management fee. No performance fee. In case kalau tanya kan, oh, I masuk sini dapat performance. Okay, let's say dividend, kalau tengok you invest 1 million lah contoh. So 1 million, berapa dividennya? Every month you akan dapat 10,000. Sebab apa? 1 million is less than 3 million. So 1 year, 12%. So 120,000, 120,000, 120,000. Total 360,000. Okey, sampai. Cukup. Okey, siapa ready to invest? Oh, tak ready? Kan nak lebih? Saya tahu, tengok muka pun dah tahu nafsu lebih ni. Tak apalah, kita bagi promotion lah. Promotion. Ada juga yang dah ready dah, Badrul. Masya Allah. Thank you for the readiness. Tapi I nak bagi juga promotion ni. I nak bagi juga, tak apalah. Sempena towards the end of the year ni, kita panggil sebagai Boxing Day. Boxing semalam kan? Kita continue lah boxing hari ni pun tak apa. So next. Jeng. This month only. Okay, sebenarnya to be honest, kita extend benda ni ya. Kita dah pernah buat last month tapi kita extend. So exclusive special promotion for any amount. Tadi saya cakap more than 3 million baru 15 kan? But now any amount you invest, you akan entitled untuk 15% dividend per annum. In other words, 1.25% monthly. Tunggu ASB dulu. Ni orang yang ke-6 dia tanya saya dah pun. Okey, tak apa. Kita dah buat meeting dengan pihak Q Group Berhad. Actually Datuk Dr. Iqbal pun ada dalam ni. So Hassan pun ada dalam ni. So kita tengah mempertimbangkan. I tak promise tak promise. Kita sedang mempertimbangkan special sebab ASP next week baru boleh keluarkan. So we understand that kita sedang mempertimbangkan untuk extend kalau boleh. Okay, mungkin we ask for some document, some commitment document lah, mungkin kena submit dulu ke for prior approval whatsoever not. Tapi tak apa, liaise dengan orang yang send you the link, they can update you insyaAllah. Next. Okay, I take another 2-3 minutes. So this is the new amount. Tadi 10,000 per month kan kalau 1 million. Now 1 million 12,500. Wah, Masya Allah, 12,500 tau. So every year 150,000. 150,000. Allahu Akbar. Total 450,000. So you akan dapat balik plus capital 1.45 million. Okay, menarik ke, sampai ke, tertarik ke, kau memang the bomb. Yang mana satu? Oh, 100 orang dah, Masya Allah. Alright, next. Next adalah, okay, kita ada promotion lagi ni, nak bagilah towards the end of the year kan. Okay, increase your ROI. You can choose lah berapa you nak sebenarnya. You nak 5%, continue 5%. You nak 2%, continue 2%. Tapi I believe, kebabom. Masya Allah tu. So kalau nak 15%, this is the place. Okay, maybe you can create apa you nak next year. Okay, every month I nak pergi umrah. For your information, that was my dream. Alhamdulillah, Allah izinkan sebelum PKP. Sebelum PKP, Alhamdulillah, every month I pergi umrah. Because that was my dream. So, kalau you have the similar dream, it's okay. How? Contoh, kalau nak pergi umrah lah, let's say, retirement 10,000. You just need to put 1 million ringgit dekat Q Group Berhad. Every month, you akan dapat 12,500. So, 12,500 more than enough untuk pergi umrah, untuk buat apa saja. Lepas umrah nak extend ke mana pun boleh. Balik, quarantine, pi balik. Balik, quarantine, pi balik. Sebab apa every month kita bagi. Pandai-pandai lah. Okay, next. Next slide. Next 2 slide. Next one. Satu lagi. One more. Okay. So, every 100,000 in Q Group Berhad, kita ada lucky draw.
kita ada special from Auf MBZ. So kita ada pemenang grand prize. Kita ada banyak prize, tapi grand prize adalah BMW 630i GT. Baru, memang sempoi. So make sure every 100,000. So kalau masuk 300 dapat 3 cabutan. Kalau masuk 500 dapatlah 5 cabutan. Okay, next. Ada lagi tak? The rest is FAQ lah. Apa-apa who can invest, as I mentioned, sophisticated customer, minimum 50,000, can top up boleh. Berapa amount of top up? Every 50k. Next one. I just flip through lah. Next one. So kalau nak invest, check payable to Q Group Berhad. Next. Okay, Q Group Berhad, ataupun transfer to CIMB Islamic dia orang, Q Group Berhad. Lepas tu email, kalau yang duduk dekat Sabah ke, Sarawak ke, Terengganu, jauh-jauh ni semua, boleh submit via dokumen, dia panggil DocuSign dan so on pun boleh juga. Just transfer, isi form digital, lepas tu email to us. Q will verify the amount, acknowledge, lepas tu start 30 hari akan dapat first dividend dah pun. Alright, next one. Is it Syariah? Yes, as I mentioned just now, murabahah based on community spending akad. Is there any service charge? Tak ada service charge. Okay, khalas, 100 orang tepat kita ada malam ni. So, okay, that's my last slide. So, I think I should pass back to Faizal untuk ambil apa-apa soalan kalau ada. Alright, thank you so much. Ni soalan, ada orang ke-8 yang WhatsApp me, just WhatsApp ask me. Pertimbangan untuk yang tunggu duit ASB ni yang masuk hari bersejarah 2 hari bulan hari Ahad. So 3 hari bulan ni insya-Allah duit dah boleh keluar daripada ASB. So apa yang diorang perlu buat, bagi borang siap apa semua, hantar dekat marketing representative masing-masing, dated December, insya-Allah kita boleh pertimbangkan. Macam tu Datuk Seri. InsyaAllah. Datuk Iqbal dekat sini kan? Kan Datuk Iqbal nak buat some special announcement ke apa-apa kan? Tak. Datuk Iqbal biar ada sikit. Okay. Tak apa. As what Encik Faizal cakap kan. So just isi the commitment document, isi the form and so on. So just submit to us. InsyaAllah lah kita. Sebab that's first concern ASB, Mr. Faizal. Second concern, ada orang juga yang text. Dia pergi bank, bank banjir. So we understand benda tu. We tahu some of you berada di kawasan banjir and so on. So we feel you, and insya-Allah kemungkinan akan extend. Kemungkinan. Alright, next one. Okay, so untuk soalan pertama, soalan ini saya tunjukkan kepada pihak Q Group Berhad. Berapa banyak tower yang telah pun dibina sehingga ke hari ini? So, Cik Hassan ke Cik Faiz, insyaAllah boleh tolong menjawab soalan tu lah. Okay, insyaAllah. Berapa banyak tower yang dah siap dibina sehingga ke hari ini? Okay, saya ada jawapan saya sendiri, tapi saya bagi laluan penghormatan kepada saya punya bos, saya punya VP, Tuan Vice President, Sales and Marketing Corporate, Tuan Muhammad Faiz, untuk menjawab soalan bahagian teknikal. Silakan. Okey, baik. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Saya harap puan-puan semua dalam keadaan sihat selalu. Baik, terus menjawab kepada persoalan yang dinyatakan. Setakat ini, tahun ini insya-Allah kita akan bakal siap dalam lebih kurang 20 tower yang kita jalankan di Terengganu dan satu smart city. 20 tower berserta satu smart city di Melaka. InsyaAllah siap by tahun ini, berkadaran dengan dana RPS yang kita masukkan pada tahun ini, kerana kita mula-mula melancarkan instrumen pelaburan ini pada bulan 4 tahun ini, tetapi malangnya PKP datang balik, jadi kita mula-mula untuk subscription ataupun investment daripada pelabur masuk baiknya pada bulan 10, dan kita dah bina lebih kurang 20 tower dan satu smart city. Tetapi bulan 1 atau tahun hadapan insya-Allah kita akan membina lebih kurang 200 tower 200 tower berserta dengan lebih kurang dalam lebih kurang 100 tower dan 200 km fiber. Tetapi berkadaran dan bersamaan dengan
berapa jumlah pelaburan atau daripada instrumen RPSI inilah. Okey. Jadi itu menjawab soalan. Okey, terima kasih Tuan. Ada soalan satu lagi. Okey. Ni. Prinsipal dijamin 100% return dalam masa 3 tahun. Ada kontrak. Saya rasa sesuai Cik Faiz jawab sekali ni. Ya, baik. Ya, jawapannya lebih tepat sebenarnya bila tuan-puan cukup tempoh matang iaitu selama 36 bulan bersama dengan 3 tahun, syarikat wajib membeli balik saham keutamaan yang dibeli oleh tuan-puan. Contoh, tuan-puan membeli saham berharga jumlahnya RM1 juta. Jadi nilai saham itu dia tidak akan jatuh. Dia akan kekal 1 juta, bila cukup tempoh 3 tahun pun sama, 1 juta juga. Jadi bila syarikat wajib beli secara keseluruhan. Kata nama lain, tuan-puan dapat balik modal tuan-puan. Dan semuanya dimasukkan di dalam kontrak. Ya, ada dalam kontrak. Okey. Baik. Q Group tak ada dalam bursa kan Tuan? Bursa saham di KL. So maybe Cik Faiz boleh elaborate sikit pasal kenapa kita tak ada dalam bursa, dan insyaAllah di masa akan datang mungkin kita akan masuk ke bursa. So macam mana tu? Betul. Terima kasih Tuan Faizal. Jawapannya tidak. Q Group Berhad dikategorikan sebagai UPC, Unlisted Public Company, dan Unlisted Public Company lah yang menerbitkan saham keutamaan ini. Dan insyaAllah dalam masa hadapan, selepas kita selesai semua pelaburan daripada RPSI ini, baru kita akan pergi kepada listed. Baik. Apa reason Q Group Berhad memerlukan 500 juta kos itu? Baik, sasarannya sebenarnya kita mensasarkan pembinaan fiber trunk highway ini dalam 5 negeri, iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Yang mana kita mensasarkan setiap negeri adalah 100 juta ringgit. Dan tapi untuk makluman tuan-puan, sebenarnya 500 juta ringgit ini adalah satu amount minima sebenarnya. Jadi kita buka dulu, kita start up dulu, kita jalan dulu. Dan untuk makluman tuan-puan juga, saya percaya yang mungkin yang ada bersama dengan kita orang pelabur-pelabur yang melabur bersama dengan kita daripada sebelum ini lagi, InsyaAllah kita juga akan mulakan jalankan di Perak, dan sekarang ni dalam proses untuk menjadi DP, deployment partner di Perak. Jadi bukan dah 5 sasaran kita, 6 sekarang. Okey, baik, teruskan. Seterusnya soalan Q Group Berhad, saya dapati mempunyai banyak bisnes yang lain. Adakah duit investment kami ini hanya akan digunakan untuk syarikat subsidiari pembinaan tower ataupun akan digunakan juga untuk bisnes-bisnes? Baik, terima kasih atas soalan. Kalau tuan-puan lihat dalam IM, Information Memorandum, kita memberi perhatian dan fokus kita kepada pembinaan telekomunikasi. Walau bagaimanapun, ada jika projek yang sangat memberi impak dan berkeuntungan tinggi, itu adalah hak syarikat untuk menggunakan dana itu sebaik mungkin untuk tujuan meningkatkan lagi keuntungan syarikat. Jadi tetapi kita selalunya kita akan gunakan dalam anak-anak syarikat yang sedia ada. Okey. Yang ni mungkin kita dah share tadi soalan ni. Jawapan dah ada tadi dalam presentation daripada Cik Hassan. Berapa kos pembinaan satu tower, Tuan Faiz? Okey, kos satu tower. Dia ada berbagai, tetapi kita boleh nyatakan untuk lamp pole. Lamp pole ni dia bentuk lebih kurang 100 hingga 500 ribu untuk satu tower. Ada 3-legged tower, ada 1-legged tower, ada satu tiang, ada 3 tiang. Tengok juga ada pada paras ketinggian dan kesesuaian. So dalam 100 hingga 500 ribu ringgit satu tower. Okey. Alright, selepas invest 36 bulan, boleh extend atau perlu kontrak baru? Tu soalan ni popular, ramai yang tanya ni. Okey, baik. Terima kasih atas soalan. Sebenarnya selepas cukup tempoh 36 bulan, syarikat wajib membeli balik saham keutamaan tuan-puan, maksudnya pulangkan balik modal tuan-puan. Jika tuan-puan melabur 1 juta, maka 1 juta lah balik. Tak kurang, tak lebih. Tetapi itu sebenarnya adalah syarat daripada Suruhanjaya Security Malaysia.
untuk memastikan syarikat Q Group Berhad ni sebenarnya mempunyai modal tuan-puan. Jadi kalau tuan-puan masih berminat untuk sambung pelaburan tuan-puan dan dana tersedia masih ada, tuan-puan kena terima dulu duit modal tuan-puan, selepas tu baru reinvest balik. Syarat dia tuan-puan kena dapat balik pelaburan tuan-puan di tangan tuan-puan dulu. Baru selepas tu kita akan, kalau fund size masih ada, tuan-puan boleh resubscribe balik. Okay, the catch is kena masih ada lah. Kalau kita punya quota tu masih open, baru kita boleh pelabur. So, ini ada soalan yang similar juga. Selepas 3 tahun, kemungkinan akan ada offer lagi, ataupun saya tambahlah, yang ni ada orang tanya saya personally. Okay? Ataupun mungkin lepas 3 tahun ni kita ada niat untuk listed dekat bursa, dan mungkin kita punya pelabur ni ada peluang untuk dapat pre-IPO purchase price ke yang dah sedia melabur dalam RPS ni, mungkin akan diberikan peluang untuk pre-IPO price ke apa ke, mungkin ada di something like that ke Encik Faiz? Baik, selepas 3 tahun, jika dana 500 juta itu masih dibuka, insya-Allah tuan-puan boleh sambung pelaburan tuan-puan, ataupun yang tak pernah buat pelaburan lagi bolehlah melanggan semua pelaburan ini. Untuk harga IPO dan sebagainya itu kita masih lagi dalam pembincangan. Tetapi itu adalah perancangan seterusnya. Tengok atas keadaan. So pink form kena tak ada lah kan? Okay, tak apa. So dividend ni pun Datuk Seri dah address tadi, tapi tak apa Cik Faiz, untuk klien yang tanya soalan ni kita bagi penerangan ke semula lah. Dividend fix, okay, maksudnya kita punya dividen yang diberikan kepada klien ni 1.25% sebulan ni adalah fix. Sebab kalau dia Islamik, macam mana dia boleh jadi fix? Ni soalan dia. Okey, baik. Berkenaan dengan Islamik, sebenarnya itu sebab kita ada tawafuk konsultasi yang melalui akad murabahah komoditi. Sebagai contoh, jika tuan-puan membuat pinjaman di bank konvensional, semestinya dia tidak syariah, tidak patuh syariah. Tetapi tuan-puan juga boleh buat pinjaman, tetapi di bank Islam, dia patuh syariah. Dua-dua pinjaman. Kenapa ada satu Islamik, kenapa ada satu konvensional? Kerana daripada segi akadnya, di bank konvensional tuan-puan melakukan akad pinjaman. Di bank Islam tuan-puan membuat akad jual beli. Jual beli. Sebab jual beli di sinilah akan berlaku yang sebenarnya syarikat berhutang dengan pelabur. Berlaku satu akad jual beli yang diuruskan oleh tawafuk konsultasi. Dia ada barang komoditi untuk jadi akad jual beli. Dan bila akad jual beli sebenarnya syarikat berhutang dengan pelabur. Kalau syarikat mengatakan syarikat kena bayar 45% dalam masa 3 tahun, maka syarikat suka ataupun tidak kena bayar 45%. Kerana apa? Dia jatuh konsep hutang. Hutang ni dia tidak bergantung kepada keuntungan syarikat. Syarikat untung ke, projek jalan ke, projek tak jalan ke, syarikat wajib bayar balik. Itu satu instrumen pelaburan yang sangat selamat. Kerana apa? Dia bukan bergantung pada pelaburan. Okey, projek untung lah, projek ataupun projek tak untung, kita kena bayar sikit lah. Tidak tuan-puan. Suka tidak kita kena bayar jumlah. Itu sebab kita pulangkan balik modal kepada tuan-puan, nilai yang sama dan dividen pun yang sama. Jadi tak ada masalah. Okey, alhamdulillah. Nampaknya ada soalan lagi tak? Okey. Boleh ulang jawapan untuk soalan tadi. Duit dilaburkan dalam bisnes Q Group yang lain. Ya ataupun tidak dilaburkan ke dalam bisnes Q Group yang lain selain daripada projek membina tower. So okey, ada seorang klien kita, dia tanya repeat balik, dia minta repeat balik jawapan untuk soalan. Jadi saya singkatkan, simpulkan, jawapannya ya. Jika ia menguntungkan dan itu adalah tanggungjawab syarikat untuk salurkan dana tersebut pada tempat yang bersesuaian dan menguntungkan. Jadi jawapannya ya. Sebab itu pengurusan syarikat. Yang penting syarikat boleh membayar dividen tuan-puan setiap bulan tanpa gagal. Dan jika gagal, saya bercakap tentang jika gagal, dan saya percaya tuan-puan juga mahu dengar jawapannya. Jika syarikat tiba-tiba sepatutnya bulan depan bayar 1.25%, tiba-tiba terbayar 1%, tak cukup. Apa yang tuan-puan boleh buat?
tuan-puan boleh melaporkan kepada Suruhanjaya Security Malaysia di bawah Akta Capital Market Service Act 2007. Suruhanjaya Security sendiri akan ambil tindakan terhadap syarikat untuk syarikat membayar balik modal pelaburan tuan-puan dan tuan-puan boleh keluar daripada syarikat. Suka atau tidak, pusinglah kok mana pun, tuan-puan akan dapat balik modal tuan-puan. Itu pentingnya sebuah pelaburan itu diperakui oleh Suruhanjaya Security dan ada akta-akta. Jadi perjanjian ataupun sebuah pelaburan antara syarikat dengan tuan-puan semua bukanlah sebuah perjanjian yang biasa-biasa, tetapi ada akta yang mengawalnya. Akta daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia, akta daripada Suruhanjaya Security Malaysia. Satu pelaburan yang sangat selamat. Jadi saya harap menjawab soalan. Beres. Alhamdulillah. Okey. So seterusnya saya rasa dah tak ada soalan dah. Tapi mungkin saya boleh tanya satu dua soalan lah berkaitan dengan klien-klien yang telah interest lah untuk melabur. Ni ada satu lagi. Zakat macam mana? Zakat adakah kita wajib membayar zakat dari pendapatan? Okey, zakat macam mana saya bercakap tentang cukai dulu. Dividen daripada instrumen pelaburan ini adalah tax exempted, maknanya tuan-puan dikecualikan cukai. Tak dikenakan cukai. Maksudnya dana yang tuan-puan dapat itu adalah duit tuan-puan. Tak perlu bayar cukai dah. Tapi bagi saya untuk zakat ni, suka atau tidak, mungkin kita bayarlah tuan atas inisiatif tuan-puan sendiri. Okey boleh tahu cara macam mana modal dijamin? Q ada collateral. Ni pun soalan popular juga. Okey, baik. Jawapan dia, sebelum saya bagi tahu jawapan dia, pertama sekali kita lihat daripada pandang sudut pelaburan. Instrumen pelaburan itu sendiri sebuah pelaburan yang mana memastikan syarikat untuk membayar balik modal kepada tuan-puan dan berserta dividen. Itu daripada sudut pelaburan. Jadi kita dah pilih satu pelaburan yang mana memang dah mampan dan sesuai dengan tuan-puan. Itu sebab preference share ini sebuah pelaburan yang mana bukan untuk orang ramai. Legal bagi sesetengah orang, illegal bagi sesetengah orang. Kerana apa? Dia bukan untuk semua orang, dia hanyalah untuk sophisticated investor saja. Satu golongan yang diberi keistimewaan untuk menerima keistimewaan-keistimewaan ini. Tak semua orang, dia tak boleh disamakan macam ESB, tak boleh disamakan dengan pelaburan-pelaburan lain. Okey, itu yang pertama, dari segi pelaburan. Yang kedua, daripada segi projek, seperti Tuan Hassan terangkan tadi, konsep bisnes kita adalah bina, jadikan aset dan sewakan. Kita akan bina infrastruktur, tower, dan kita akan jadikan dia aset. Aset ni kita panggil sebagai apa? Aset tetap, fixed asset. Dan saya percaya, mungkin tuan-puan tahu apa itu fixed asset. Sama seperti tanah, sama seperti rumah. Apabila kita cairkan aset-aset ini, nilai cairannya adalah lebih tinggi daripada nilai kosnya. Jadi maksud kata, dana tuan-puan sebenarnya ditukarkan kepada bentuk aset. Jadi, apa-apa berlaku pada syarikat, sebenarnya mengikut kiraan tak perlu pun sampai tahap perlu cairkan aset. Dividen ataupun revenue yang terhasil daripada sewaan telco ini satu infrastruktur yang memang diperlukan. Sudah mampu untuk membayar balik dividen tuan-puan dan modal tuan-puan. Tetapi kita berkira tentang sesuatu, jika satu benda itu buruk berlaku, cairkan saja aset ini, yang mana nilai dia akan jauh lebih tinggi. Dan malah ada aset-aset telco yang kes-kes terdekat, nilai aset dia apabila dicairkan lebih daripada 10 kali ganda lebih tinggi daripada nilai kos dia. Jadi itu sebenarnya tak ada masalah untuk membuat pelaburan. Dan itu juga diterangkan oleh Datuk Seri Mahdi. Bukan semua industri yang bersesuaian dan sangat berimpak tinggi, melainkan instrumen ataupun sektor telekomunikasi. Okey, saya harap boleh menjawab tuan-puan. Dari segi pelaburan memang dah kena pastikan untuk membayar. Dari segi akta memang kita kena bayar. Tetapi dari segi projek, dia selari dengan projek yang juga sangat selamat.
Okey, Cik Faiz, kenapa Q tak fokus di KL ke Selangor ke? Kenapa mungkin dia orang nak tanya ni, maksud dia kenapa nak fokus dekat tempat macam Kelantan, Terengganu dan Pahang? Kenapa tak KL dan Selangor? Okey, baik. Puan-puan saya cuba kita fikir. Sebenarnya teknologi 5G ni sekarang dalam beberapa tempat sudah dalam keadaan testing. Tetapi infrastruktur yang kita binakan dia sebenarnya digunakan untuk 4G dahulu. Kenapa saya berkatakan begitu? Kerana permintaan tinggi di Pantai Timur berkenaan dengan teknologi 4G sangatlah tinggi. Dan saya percaya mungkin tuan-puan pun ada di kalangan orang Kelantan, saya pun orang Kelantan. Kita tahu, maknanya saya rasa rumah Tuan Faizal pun orang Kelantan betul Ya, betul. Tuan Faizal boleh tahu duduk Kelantan kadang-kadang tak payah cerita pasal 5G lah. 4G pun tak settle. Jadi infrastruktur ini boleh membantu memenuhi permintaan 4G. Tetapi 5G ready. Apabila teknologi 5G dijalankan, ia menggunakan infrastruktur yang sama. Itu sebab kita menggunakan fiber trunk highway. Jadi demand lebih tinggi. Permintaan daripada telco lebih tinggi di sana. Jadi kita penuhi yang itu dulu. Okey. Ni ada satu lagi. Kenapa sophisticated investor disebut? Dan apa dia untuk sophisticated investor ni? Okay, kenapa disebut sophisticated investor? Kerana itulah syarat untuk melanggan instrumen pelaburan ini. Dia bukanlah untuk semua orang. Satu golongan yang khas, yang mana Tuan Cik Hassan pun ada tunjuk tadi, antara kriteria sophisticated investor. Itu saya kata, pelaburan ini legal untuk setengah orang, illegal untuk setengah orang. Kerana apa yang ditawarkan oleh instrumen pelaburan ini pun jauh berbeza dengan instrumen pelaburan lain. Jadi SC meletakkan satu syarat hanya untuk sophisticated investor. Jika tuan-puan bukanlah sophisticated investor, saya mohon maaf, ini bukanlah satu tempat pelaburan yang dibenarkan untuk tuan-puan. Okey. Okey, alright. So sophisticated investor punya kriteria dari dekat laman web Suruhanjaya Security, ataupun boleh bertanya terus kepada marketing representative yang jemput tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dia kena ada pemahaman penuh tentang pelaburan dan diversified, baru betul pelaburan sebeginilah. Okey. Ni lagi satu, katakanlah belum sampai 3 tahun kita nak berkeluar duit tu macam mana? Yalah, kadang-kadang masa kita perlukan duit sangat-sangat. Okey, ini satu soalan daripada klien kita yang risau, mungkin dia perlukan duit dalam masa setahun ke 2 tahun ke, sebab kita punya tempoh matang kan 3 tahun. So apa implikasi dia kalau dia terpaksa keluarkan duit sebelum tempoh matang? Baik, mengikut perjanjian yang juga kita mengikut piawaan daripada Suruhanjaya Security, pada tahun pertama memang tak boleh nak keluarkan kerana dana tuan-puan juga sudah dimasukkan dalam projek. Pada tahun kedua atau tahun ketiga boleh keluarkan, tetapi akan dikenakan charge admin sebanyak 30%. Kenapa dikenakan charge admin? Itu juga syarat daripada SC supaya tidak berlakunya manipulasi oleh orang ramai. Kita akan kena, sebagai contoh tuan-puan melabur RM1 juta, maka dikenakan charge fee sebanyak 30%, iaitu RM30,000. RM300,000. So tuan-puan dapat balik 70%. Okey, faham. Okey, ni nak tanya satu lagi soalan. Telco ada tower sendiri tak? Yang owned by the telco themselves, ada ke? Okey. Ada telco ada tahu sendiri, projek ni akan ada duplicate dengan existing tower yang dia punya over telekom yang ada. Ya, pihak telco pun dia ada tower dia sendiri, tetapi budaya telekomunikasi di Malaysia, mereka lebih suka, pihak telco lebih suka untuk menyewa infrastruktur yang dibina oleh syarikat seperti kami lah. Dan untuk pengetahuan tuan-puan, yang menyuruh kami membina infrastruktur ni, adakah syarikat Q suka-suka nak binakan tower, suka-suka nak membinakan fiber? Jawapannya tidak. Jawapannya, kita menerima permintaan daripada pihak telco sendiri. Maksudnya membuat sesuatu berdasarkan demand. Dan apabila demand ada, baru kita bina. Okey, maksudnya sudah adakah berlaku perbincangan di antara syarikat Q dengan pihak telco? Ya, berlaku.
Kalau sebab mereka lah yang akan menggunakan dan permintaan pun daripada mereka. Okey. Okey, ni ada satu soalan klien PM kepada saya sebab dia kata dia segan tanya dalam chat room. So ini adalah ada sebuah company yang offer RPS juga yang bulan 2 yang lepas account dia frozen. Okay, so ini disebabkan oleh laporan orang ramai kepada SC mengenai company tersebut dan telah disyaki oleh Sonjaya Security menjalankan bisnes yang mungkin ada breach AMLA Anti Money Laundering Act. So bolehkah benda macam ni terjadi kepada Q Group Berhad? Sebab yang tu company tu pun offer RPS juga, tapi dia punya isu is sekarang ni dia frozen lah. Sambil pending investigation. So mungkin ada mismanagement ke apa, kita tak tahu, wallahu alam. Tapi benda macam tu adakah boleh terjadi kepada Q Group? Ini soalan klien tu sebab dia memang genuine nak melabur, duit dah ada dah, sebab mungkin dia ada duit sangkut dekat company tersebut, company X tu yang kita tak nak sebut nama lah kan, sebab kita tak nak ikan orang. Okay, so boleh jawab tuan. Baik, terima kasih atas soalan. Bagi saya soalan ni pun agak luar biasa. Baik, pertama sekali tuan-puan, apa yang berlaku dengan syarikat X tu saya tak boleh komen lah, saya pun tak tahu apa jadi dekat dia. Tetapi saya percaya pada satu benda je, berkenaan dengan transparansi dan juga ketulinan projek tersebut. Sebuah syarikat ataupun Suruhanjaya Security sendiri ataupun BNM, lebih tepat BNM, Bank Negara Malaysia yang kenakan AMLA terhadap syarikat tersebut, dia tak boleh sewenang-wenangnya mengenakan AMLA terhadap sebuah syarikat tanpa sebuah syarikat itu memberikan dokumen-dokumen yang tepat. Dan saya percaya syarikat Q Group Berhad dengan projek yang ada dan juga projek dengan kerajaan, tak ada apa yang perlu kita sorokkan. Dan itu yang membuatkan syarikat Q sebuah syarikat yang bagi saya sangat luar biasa dengan projek-projek yang ada. Jadi itu kalau bagi saya dia takkan berlaku kepada kita. Sebab apa-apa dokumen semua tersedia, tak ada apa yang perlu kita sorokkan. Okey. Baik. Okey. Ini ada klien tanya kenapa tak terbitkan bond je yang dijamin oleh kerajaan. Boleh Cik Faiz elaborate sikit. Okey, kenapa tak terbitkan bond yang dijamin oleh kerajaan? Pada awalnya kita juga ada perancangan untuk kita terbitkan bond, tetapi atas perbincangan daripada pihak bot sendiri, kita lebih suka dan gemarkan untuk gunakan instrumen pelaburan ini. Kerana tak lain tak bukan dia satu tawaran yang baik kepada masyarakat dan tempohnya pun tidak lama, jadi kita lebih suka untuk cara inilah. Tetapi kita juga ada perancangan sebenarnya pada sebelum ini untuk keluarkan bond dan mungkin di masa hadapan pun. Kita tengok atas keadaan semasa, pada waktu itu pasaran lebih kepada arah preference share ataupun private placement. So kita lebih pergi ke arah itu. Okey, dua lagi soalan. 1.25% tu boleh dikeluarkan ke? Jawapan tak apa, saya jawablah. 1.5% tu bukan up to klien untuk keluarkan atau tidak. 1.25% tu akan dibayar dan wajib dibayar oleh Q Group Berhad setiap bulan pada tarikh yang ditetapkan kepada setiap klien. Kalau tak bayar atau bayar sehari lambat, kita dah melakukan satu kesilapan yang besar. So itu tidak akan berlaku lah. Kita akan bayar setiap bulan tanpa exception kepada klien setiap bulan. Alright? Dan contoh kalau dah cukup 3 tahun, kita boleh keluarkan duit terus ke? Maaf bertanya. So itu pun bukan satu pilihan. Dah cukup 3 tahun, 36 bulan, wajib memberikan semula capital kepada klien ataupun pelabur yang masuklah. Kalau dah cukup 36 bulan tu, memang wajib ambil balik duit tu. Okay? So ini pun bukan satu pilihan, memang kena betul Cik Faiz. Betul, betul. Kalau ada sedikit kelewatan pun dalam proses je lah, itu je. Tapi bila cukup tempoh itu, kita kena beli. Syarat syarikat untuk beli balik saham yang ada. Kalau tidak, tuan-puan masih lagi menikmati dividen setiap bulan lah kalau kita tak beli balik. Itu dia. Wajib beli. Kalau ada kelewatan pun mungkin dalam proses day je lah. Okey. Alright, dah pukul 10 dan kita saya rasanya dah sampai ke penghujung. Kita tak nak lewat sangat. Soalan pun dah tak ada dah. So dengan ini
kita just nak remind semua tuan-tuan dan puan-puan yang sudi menghadiri sesi Zoom kita bersama aktif dari Q Group Berhad, Encik Hassan Basri dan Encik Muhammad Faiz. Sekali lagi saya berterima kasihlah kepada tuan-tuan dan puan-puan dan representatif dari Q Group Berhad, dan of course saya sangat berbesar hati hari ini sudi join oleh Datuk Seri Mahadi yang yang sangat busy. Alhamdulillah kita dapatlah dengar terus daripada mulut Datuk Seri sendiri projek mengenai projek Q dan juga peluang pelaburan di Q Group Berhad ini. So tempoh masa yang kita ada untuk penghujung tahun ni cuma tinggal beberapa hari sahaja lagi, dan untuk tuan-tuan dan puan-puan secure rate 15% setahun, saya minta tuan-tuan dan puan-puan semua dengan segeralah get in touch lah dengan jemputan orang yang menjemput tuan-tuan dan puan-puan ke sini, ke sesi ini pada hari ini juga. Tak payah tunggu untuk hari ini juga, minta borang apa patut semua, isi tarikh letak Disember, insyaAllah bolehlah enjoy 15% setahun. So nanti duit ASB dah siap ber-3 hari bulan tu, barulah buat transfer kepada Q Group Berhad untuk mulakan journey ataupun perjalanan pelaburan tuan-tuan puan-puan. Okay. So dengan itu saya sekali lagi berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua 100 orang yang sudi bersama kita pada malam ini, dan saya juga berterima kasih kepada representatif daripada Q dan juga yang berbahagia Datuk Seri Mahadi. Datuk Seri, any last words before we call it a night? Okey, saya rasa Datuk Seri dah masuk line satu lagi kot. Okey, tak apa. Dengan itu saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. We were all doing. Terima kasih.